Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel berita terkini. Kenyataan daripada YB Rafizi Ramli mengatakan Perikatan Nasional takut syarat tata kelola. Sedangkan di parlimen ataupun di luar parlimen seringkali mereka menjadikan atau membuat isu berkaitan dengan bajet ahli parlimen. Tetapi akhirnya sebenarnya mereka takut dengan syarat tata kelola. Itu antara kenyataan daripada YB Rafizi Ramli. Dan juga Puak Zarkasi mengatakan MP Perikatan Nasional yang membuat kenyataan untuk memberikan sokongan kepada Perdana Menteri adalah satu sejarah yang telah tercipta. Apakah maksudnya itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita semua hari ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. YB Rafizi Ramli mengatakan tiada masalah beri peruntukan, tetapi pembangkang takut dengan syarat tata kelola. Apakah yang dimaksudkan oleh YB Rafizi? Mari kita ikuti kenyataan media beliau, sahabat-sahabat semua. Kerajaan tetap menyalurkan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang dalam bentuk projek-projek dan bantuan terus kepada rakyat bagi kawasan parlimen masing-masing. Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli berkata, perkara ini tidak menimbulkan masalah. Sebaliknya, yang dibangkitkan pembangkang ialah peruntukan ahli parlimen untuk memohon uang bagi tujuan-tujuan politik wakil rakyat. Jelas beliau, secara prinsipnya kerajaan bersetuju untuk memberi, namun ianya perlu melalui rundingan terus dan melibatkan syarat-syarat yang tertentu bagi memastikan peruntukan selari dengan dasar tata kelola yang ditetapkan. Namun Rafizi berkata sehingga kini rundingan tidak berlangsung. Rundingan tidak berlangsung, sahabat semua, bukan kerajaan yang tidak mau beri, tapi pembangkang yang tidak langsung berunding dengan pihak kerajaan hari ini. Apa yang dibangkitkan oleh pembangkang ialah peruntukan ahli parlimen untuk memohon wang bagi tujuan-tujuan politik wakil rakyat, katanya. Kenapa pembangkang tak nak mulakan proses rundingan? Itu persoalan yang diberikan oleh YB Rafizi Ramli. Dan katanya kerajaan dah hantar surat pada pembangkang tapi tidak disambut, katanya, menerusi akaun X semalam. Beliau berkata demikian merujuk kepada dakwaan peruntukan rakyat di parlimen pembangkang dinafikan. Dalam masa yang sama juga, Rafizi mempersoalkan sama ada pembangkang takut dengan syarat-syarat tata kelola yang ditetapkan kerajaan bagi menghindarkan perbelanjaan di luar tujuan sebenar. Adakah dari awal lagi pembangkang takut dengan syarat-syarat tata kelola yang akan dikenakan yang menghalang mereka daripada berbelanja sesuka hati bagi tujuan politik daripada peruntukan wang rakyat itu? Soal Rafizi Ramli lagi. Jadi saya setengah setuju, mungkin ini antara penyebab kenapa pembangkang hari ini PAS dan Bersatu tidak mahu untuk berunding. Adakah mereka takut supaya kalau diberi peruntukan apabila ada penyalahgunaan wang budget sebagai ahli parlimen itu diguna pakai penggunaan yang salah, mereka takut akan terbongkar. Dan mungkin sebagai tambahan bagi saya sendiri, pada hemat saya, antara sebab mungkin mereka tidak berunding berkaitan dengan perkara ini adalah sekiranya mereka berunding, jadi dia ada syarat-syarat yang harus ditetapkan. Antaranya mungkin mereka tidak boleh lagi membuat fitnah, mereka tidak lagi membuat politik perkauman, bangsa dan agama. Jadi daripada mereka tidak dapat melakukan perkara itu, mungkin mereka menolak supaya mereka terus dapat melakukan seperti mana yang sedang mereka lakukan hari ini, yaitu memainkan sentimen bangsa dan agama, sahabat-sahabat semua. Seperti mana yang kita nampak dengan politik makian, politik sempit, politik perkauman, politik hasutan, kebencian, fitnah, dan sebagainya. Jadi kalau mereka bekerjasama dan sign MOU untuk perkara ini, nescaya mereka tidak boleh melakukannya lagi, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Dan satu lagi kenyataan yang ingin saya kongsikan hari ini juga adalah kenyataan daripada pemimpin veteran UMNO. Pemimpin veteran UMNO, Puak Zarkasi, menyatakan Iskandar Zulkarnain cipta sejarah kerana sokong Perdana Menteri tanpa melompat pati. Itu antara kenyataan beliau. Kalau kita lihat antara sebab Iskandar Zulkarnain ini untuk memberi sokongan kepada kerajaan adalah berkaitan dengan
peruntukan sebagai ahli parlimen demi untuk membantu rakyat. Katanya beliau mengambil keputusan untuk menyokong Perdana Menteri hari ini. Jadi kenyataan daripada Puan Zakasih ya bahawa ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalik dilihat telah mencipta sejarah di negara ini, kata Datuk Puan Zakasih. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu berkata langkah Iskandar katanya menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merekodkan budaya baru dalam arena politik negara tanpa keluar daripada parti. Iskandar pun bukan keluar parti katanya, dia mencipta sejarah baru, sokong PMX, tetapi tidak perlu lompat parti, tidak perlu PRK, Muhyiddin sahaja yang cepat koyak katanya. Jadi kalau Iskandar dipecat bermakna Muhyiddin tidak rasional. Iskandar boleh bertanding semula, dia hero kerana mencipta presidennya baru katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Puan berkata demikian mengulas laporan media bahawa Iskandar Zulkarnain mengisytiharkan bahawa beliau telah menyokong Datuk Seri Anwar kerana mahu mengurangkan beban kos sara hidup yang meningkat di kawasan parlimennya. Iskandar dari Bersatu berkata sokongan beliau berkuat kuasa hari ini bertujuan untuk melihat sama ada Anwar akan mengotakkan janjinya berkenaan dana peruntukan kawasan untuk ahli parlimen. Puan turut berkata sokongan Iskandar terhadap Anwar adalah satu yang tetap melihat kepada niatnya untuk menyokong PMX demi peruntukan pembangunan di kawasannya. Alasan dia pun kukuh demi rintihan pengundi dan keperluan menangani kenaikan kos sara hidup yang melanda di kawasan parlimennya. Jadi Perikatan Nasional menerusi Setiausaha Agungnya pula, Hamzah Zainuddin mendakwa Iskandar didatangi seorang ahli perniagaan pada 26 September yang menjanjikan habuan wang dan kedudukan dalam beberapa syarikat serta mendesak beliau menyokong Perdana Menteri. Katanya lagi malah pada 1 Oktober Iskandar bertemu dengan seorang pegawai tinggi ISPRM dan diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan untuk menyokong kerajaan. Dengan sikap terdesak pihak pembangkang hari ini, mereka pula mengeluarkan kenyataan berbau fitnah. Kononnya ya ISPRM mengugut, kononnya Datuk Seri Anwar memberikan arahan ya adanya orang-orang kaya, Tan Sri, businessman untuk mahu memberikan habuan sekiranya menyokong. Sahabat semua, ini adalah satu permainan politik kerana sikap terdesak mereka, kerana mereka hari ini mulai hilang sokongan. Ahli-ahli parlimen mereka menyokong Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan hari ini jelas mereka akan melakukan apa saja, memberikan alasan untuk apa? Untuk membina persepsi. Kononnya kerajaan ini menekan mereka, kononnya Perdana Menteri campur tangan dan sebagainya. Hakikatnya sahabat semua, dalam kenyataan-kenyataan ini mereka tidak pernah pun ya menyertakan butiran ataupun bukti-bukti menyokong setiap kenyataan mereka. Yang ada, mereka hanya cakap sembrono, mereka hanya cakap fitnah, tuduhan yang melampau sebegitu rupa. Ini pandangan saya, bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat di luar sana. Jadi anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.